Subhanahu wa taala, yang merupakan khutbah itu adalah rukun daripada semaya Jumaat. Oleh kerana satu minggu sekali itu pun sekurang-kurangnya, kalau orang tak biasa sampat dengan nasihat langsung tu, dia nak duduk tak boleh dah. Sebab tekan ni khususnya daripada setan ni ya, setiap detik, setiap saat, tuk winati itu adalah serengi daripada dalam ni, yang pada dasarnya kita tu tak khabar. Oleh itu seminggu sekali ni alal akal lah, sekurang-kurangnya tu kalau tak dengar lagi, maksudnya tidak ambil iktibar daripada khutbah, kita nak akan hidup pula ni hari lagi tu susah sikit. Sebab setan ya buat dia kerja dia daripada disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta izin. Wa MOU. Lah ni pakai sub MOU dah. Wa MOU dengan Tuhan. Buat persetujuan dengan Tuhan, dan permintaan itu adalah diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh tipu anak ada siapa kepada hari kiamat. Wa anzir ila yaumi yub'atsun. Itu adalah kenyataan. Oleh itu ia merupakan usikum. Orang yang beri nasihat sendiri itu berwasiat kepada dirinya sendiri. Khatib, ustaz, baba adalah usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal. Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kurang-kurangnya akan jadi perisai ataupun jadi kerok kambang untuk kita. Kalau kita duk niat ataupun kita berhasrat untuk nak ngaji semua, untuk nak blok serangnya syaitan tu, maka itu lebih comel lagi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-32 ni memberi penjelasan satu kenyataan manusia yang apabila dia mempunyai perasaan yang bertolak daripada nuk semata, nuk yang melebihi, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Apabila dia lihat fadlullah, iaitu kurnia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang lain, dia berasa kata dia pun nak pesan hak tu hawi ke orang lain tu. Tapi Tuhan lari, wala, janganlah kamu bersangat nak tu, tatamannau syadid. Nok yang sebenarnya, lil rijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Walaupun hadis atau ayat Al-Quran ini adalah ditujukan kepada pembahagian warasah ataupun pusaka, tetapi umumnya janganlah apabila kita nampak sebagai larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, kurnia Allah maksudnya kelebihan yang kita banyak nampak sekali, manusia nampak sekali, ialah satunya waktu, kekayaan, pangkat, semua berasa apa lebih. Tengok demo tu berasa lebih. Lepas tu tu mari mikir, tatamannau, aku nak pasal tu. Apa tu hawi ke dia lebih pada aku. Sebab anak-anak kita, pelajar pun, apa dia ngaji pandai pada aku. Kita adalah hak kerja, apa dia nega lebih maju pada aku. Lebih untung, lebih laba. Begitu juga orang-orang kerja yang berada wazifah, ada pangkat, ada tamneng, nati. Kenapa Allah beri ke dia lebih pada aku? Ini adalah satu tamannau yang Tuhan lari.
Pada dasarnya aku nak pasal itu. Punca inilah yang membuat manusia tu mempunyai satu, orang panggil pawak tangcit yang kita kenal sebagai kata icca, risya, taron, hasad dan dengki. Apa saja cara apabila timbul hasad dan dengki ni, dia berasa tak orang lebih dan dia tu dhaif. Punca daripada pertikam pasal ni tu. Perangai pasal ni ataupun perasaan pasal ni adalah mari daripada syaitan. Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam alaihi salam yang semua kita tahu bahawa Allah royak dalam Quran jadi daripada turab, daripada tanah kau, tanah liat. Dan duduk bawah di kaki, duduk jijak dan hari tu. Apabila Allah jadikan Adam, kun fayakun, maka suruhlah, usjudu Adam. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis mengabaikan, petisit, enggan iblis. Buku yang ayat kata buku sebab apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tat hok Tuhan jadi. Santang ton hok Tuhan jadi dia tu daripada api. Dia berasa terlebih, dia berkhoyak dia sendiri lebih, dan juga Adam tu daripada tanah. Tak apa lagi secara tu, tapi apabila Allah suruh sujudkan Adam untuk ikram Adam, memuliakan Adam, bukan suruh sembah. Dia enggan dan wari asal usul baka, dia kata baka aku ni jadi pada api, Tuhan jadi pada api, dan baka manusia Adam ni pada tanah. Buku gapo aku nak pergi sujud pada dia? Sujud ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang membuat syaitan itu dengki. Aku tak pernah Tuhan suruh makhluk lain sujud. Adam ni tiba-tiba mari daripada tanah, disujud oleh semua makhluk yang lain yang ada. Aba wastakbara. Dan akhirnya apabila dia petisit kamsa Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kafir di situ. Adalah orang yang menganggan, petisit, orang kafir. Wakana minal kafirin. Daripada orang yang gulung, daripada orang yang ingkar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang saya kasihi sekalian, oleh itu apabila punca ni takabur, mula-mula takabur, lepas tu dia berasa lebih. Apabila dia berasa lebih pada asalnya dan akhirnya disenjah turun, berasa sendiri, yang panggil kid-ing, khoya sendiri, dia tu berasa rendah, maka orang lain berasa lebih. Tabiat ini adalah pawak tangcit, dia panggil. Dari segi psikologi, dari segi cita panggil pawak tangcit. Misalnya kita lebih tua. Kita ni lebih tua, sungguh nam ron kon. Tapi kita tak boleh tengok orang muda-muda baru ni lebih bijak, lebih pandai, lebih belakang. Lepas tu kita tu mai ciam tua, kata kita tu sudah tua. Itu adalah satu perasaan yang hasad dan dengki. Bezanya, padahal Islam ni Allah Subhanahu wa taala suruh tu dalam membuat kebaikan tu suruh berlomba-lomba. Suruh berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Musabaqah berlomba-lomba buat kebaikan. Jadi kita nak buat juga kebaikan. Molek. Jadi beza gapo dengan icari saya? Bezanya ikhwah yang saya sekalian. Beza yang jelas, orang yang icari saya ni bukan dia nak buat kebaikan, dia dak ambil mari priap tiap, ambil mari banding dengan orang lain. Lepas tu dia nak jatuh. Cari jalan segala-galanya, jalan boleh kat kuang demo ataupun menjatuhkan mereka itu.
Ini adalah bahayanya hasad dan dengki. Ponok dia tu, bukan dari segi dia tu membakarkan diri saja tak. Tapi semua itu dia adalah menunjukkan orang ni adalah orang yang dhaif, lemah. Dia tak boleh buat dia jadi tinggi kecuali melalui menjatuhkan orang sebab perasaan hasad. Ingat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri gambaran ni orang yang mempunyai hasad, dengki. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Al-hasad ni, perasaan dengki, icari sejata ni. Dia tak boleh dia bakar semua. Burn dia malah. Dia malah tidur tak cenera. Sehari pun tak boleh buat gapo lagi. Nak usaha buat imalat tak, tapi dia cari nak kat kuangan. Lepas tu dia bakar kama ta'kulun narul hatab. Kebaikan yang dia buat semua tu, lepas tu dia tinggal kebaikan dia buat dulu tu. Gambarnya Rasulullah kama ta'kulun narul hatab, seperti mana makan api tu makan kayu api. Al-hatab aku makan bara api. Kayu api. Ini adalah bahaya disebabkan perasaan hasad dan dengki. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini jelas memberi kenyataan apabila misalnya dalam pembahagian. Sebab manusia lah ni dia banyak riak wrong siti. Siti orang satri, tak sama orang jatuh. Yang otak dia sikit sangat dia. Dia tengok zahir, apa tak boleh sama. Menjadi suatu perjuangan. Kuam tahu tiamkan sama pak tang pek ni jadi juga satu masalah situ. Misalnya dalam pembagian pusakanya, apa orang jatuh lebih pada orang tino. Yang dia tak tahu asal-usulnya, bima faddalallahu lakum. Yang sebenarnya Tuhan ada tipai. Kalau kita wikrak boleh. Tapi kalau kita tak wikrak pun Tuhan jelas Tuhan lebih tahu. Al-alimul hakim sebab apa kelebihan yang Tuhan beri. Khususnya yang kita nampak zahir tu. Dari segi perempuan dengan lelaki ni tak sama. Memang tak sama. Adil ni bukan maksudnya sama. Bukan skala sama skala. Tapi kena dengan tepat dia adil ni. Adil ni maksudnya kena dengan tepat. Maksum. Misalnya anak-anak kita banyak orang ni. Tak mestinya kita beri. Zahirnya kebenaran itu sama. Tapi kita kena jadi maksum. Kalau nak adil ni. Anak kita umur setahun tu. Hak sore tu dia ngaji mahal calai. Misalnya. Hak besar sekali tu. Hak tua. Beli iPad we. Hak ni pun. Setahun nak adil ni beli iPad juga. Orang tak panggil adil lagu tu. Sebab tak sesuai lagi dengan masanya. Tak semestinya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Demikian juga dalam pembahagian. Oleh itu manusia tak sedeki. Tak sedeki. Deki tak deki itu adalah duk di kita. Kalau kita nak pasal tu, kalau kita usaha, kita boleh usaha. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka was'alullaha min fadli. Kalau kita nak molek pasal dia berasa hak tu molek, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, lepas tu usaha dengan diri kita sendiri. Kalau kita tak ngaji tak reti. Baca satu kali tak reti, kan demo tu ya reti molek. Dia pandai ngaji kita kena baca 2 kali. Tak reti 2 kali kena 3 kali. Pelajar-pelajar. Tak reti 3 kali, kena 4 kali. Kena cek sisi kita tu. Anjing kita tu berapa. Lepas jangan dia turuk. Lepas tu jangan dia deki kat dia. Kita boleh musabaqah di situ. Boleh tawah untuk buat kebaikan. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Suruh beri rezeki. Kalau segi rezekinya, supaya dengan demo tu. Yang lebih molek sekali, kita doa ke dia. So, orang kita tu rasa deki ni kita doa. Hapuskan segala deki, mintalah. Misalnya Ismail, mintalah Ismail tu Tuhan tambahkan rezeki kepada dia mudah-mudahan. Dengan rezeki yang dia boleh tu boleh beri zakat kepada masyarakat kita, pada cumcun kita, boleh manfaat harta dia tu dengan keluar zakat ataupun dengan sedekah dia.
Apabila kita doa yang dia sendiri tak tahu, tua tu tak tahu. Doa pasal ni ala zahril ghaib, maksudnya doa yang tua tak tahu pasal ni, malaikat akan make doa tu beri kepada kita klik. Dia tak royak. Lebih baik daripada kita doa untuk kita lagi. Oleh itu doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala direct tu, nah, adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni malaikat tu tolong doa kepada kita klik. Kalau kita minta dia kaya, maka insya-Allah Taala Allah akan beri rezeki. Nah, insya-Allah Taala beri. Demikian juga kebaikan semua. Itu adalah cara untuk nak mengatasi perasaan hasad dan dengki apabila kita lihat orang lebih daripada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan yang saya kasihi sekalian, apabila kita jelas cara nak ke panha saat ni tu, kita usaha dengan diri kita sendiri dan hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu berdoa kepada orang-orang semua yang dia tak tahu tu, sebab doa ni akan kembali kepada kita. Doa beri kebaikan, doa beri hidayah kepada dia, doa beri kelebihan, cidik, panah, bijak, kita boleh doa. Dengan demikian itu Tuhan akan beri kembali kepada kita. Janganlah jadi manusia yang berakhlak. Orang yang berakhlak tak molek sekali ni, di antara perangai-perangai tak molek dia itu hasad dan dengki ni. Apabila dia hasad dan dengki, dia tak boleh tengok. Lepas tu dia patna daripada satu peribadi kepada cumcun, kepada masyarakat, kepada negeri. Lepas tu saya sehari tak boleh kecek gapo. Duk comti ke semata. Comti nak jatuh ke. Akhirnya tak boleh buat kerja gapo. Nak patna diri molek dak. Galik nak sekat kat kuang demo semata dan usaha nak menjatuhkan, itu adalah bahaya seperti mana yang kita baca hadis tadi. Kama ta'kurun narul hatab. Seperti mana kebaikan kita hapus. Don ผา หมดแล้ว ความดีที่เราทำมา เหมือนกับ ไฟกำลังไหม้มอดไหม้ฟืน itu adalah orang hasad dan dengki. Oleh itu kita mari cuba binakan perasaan yang merupakan hak dalil ni. Pasal psikologi, pasal citwitya ni payah. Kalau kita pergi bomo rukcit tu, dia boleh rawat. Bomo tak tahu sangat, dia boleh rawat abak rangat prasat. Kalau tidak cenderung kerana hasad dengki, boleh memakai ayah rangat prasat, kita boleh tidur. Sekadar tu esok bangun jadi pula. Kena rawat di sini, kena rawat di peher dulu. Peher, lepas tu rawat di hati. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan kita akan habis dengan al-hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta baca ayat ni banyak. Syarri, iaitu kau buruk ke, kau usak ke, ความเลวร้ายของ hasad tu. Minta utuh jauh. Qul a'udzu birabbil falaq. Insyaallah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wansuril muslimina al mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك فوز في القضاء ونزل الشهداء وعيس السعداء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحلالا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.